wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Menyambung pengajian kitab kita, insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung malam ini tiga daripada pembahagian tajuk besar ataupun tiga daripada tiga bahagian orang yang diharamkan berkahwin. Sebagaimana yang kita sebut bulan lepas, orang yang diharamkan berkahwin ini berbahagi kepada tiga. Haram ini dengan maksud dia haram mu'abbad, haram selama-lama. Adapun haram sementara kita tak bincang lagi. Tak akan bincang selepas daripada tajuk orang yang haram berkahwin selama-lama. Ini sampai kiamat haram ke atas mereka ini. Jadi haram, orang yang haram berkahwin dengan kita ini terbahagi kepada 18 jenis manusia sahaja. Ini secara umum. 18 jenis ini dibahagikan kepada tiga sebab utama. Yang pertama, haram dengan sebab keturunan ataupun haram dengan sebab nasab. Ada 7 jenis manusia yang telah kita bahas. Kategori yang kedua, haram dengan sebab susuan. Ada 7 jenis manusia, 7 campur 7 14. Dan sambung malam ini insya-Allah haram dengan sebab yang ketiga, iaitu haram dengan sebab musaharah ataupun bahasa lama disebut sebagai berambil-ambilan. Ada 4 jenis sahaja orang yang haram dengan sebab berambil-ambilan. Kita akan sambung malam ini 4 jenis. Iaitu yang pertama, ibu mertua kita ataupun mertua itu haram berkahwin selama-lama. Yang keduanya, ibu tiri kita. Yang ketiganya, menantu. Dan yang keempat, anak tiri. Itu dipanggil 4 jenis manusia yang haram dengan sebab musaharah ataupun berambil-ambilan. Baik, sebelum kita sambung haram dengan sebab yang ketiga, kita akan habiskan isu ataupun syarat susuan. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan sebagai panduan kita. 18 jenis manusia ini haram selama-lama ini dia melibatkan 3 jenis hukum utama. Apabila kita sebut orang yang haram berkahwin, maka ada 3 komponen hukum besar
selain daripada hukum berkahwin. Yang pertama, hukum sentuhan yang haram. Maka 18 jenis ini orang yang tidak haram bersentuh kulit dengan kulit. Inilah panduan asas untuk kita kenal pasti siapa mereka yang haram kita bersentuh kulit dengan kulit. Selain daripada 18 jenis ini, maka haram kita bersentuh kulit dengan kulit. Hukum yang kedua, hukum aurah. Siapa yang kita boleh melihat aurah mereka, ataupun aurah mereka ini hanya wajib dikatuk bermula daripada pusat hingga lutut. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, aurah lelaki terbahagi kepada 3 tempat. Aurah perempuan ada 4. Ini perkara yang basic di dalam tata cara muamalat yang diajar di dalam kitab munakahat. Maka salah satu daripada peraturan aurah itu, kalau lelakinya dia ada 3 aurah, salah satu daripada 3 itu kawasan wajib dikatuk pusat hingga lutut. Itu wajib dikatuk. Di hadapan siapa? Di hadapan mahram. Dia ada 3 situasi. Lelaki ini pusat hingga lutut ini dia wajib katuk, ada 3 situasi. Pertamanya di hadapan mahram mereka. Siapa dia mahram? Inilah yang kita duk bahas. 18 jenis mahram. 18 jenis orang yang haram berkahwin dengan mereka. Maka aurah dia wajib dikatuk pusat hingga lutut sahaja. Adapun badan dia tidak haram, dia tidak katuk. Sunat sahaja menutup selain daripada kawasan yang wajib. Ini kena tahu mana border yang wajib, mana border sempadan sunat di dalam etika pemakaian di dalam syariat agama kita. Ada wajib, ada sunat. Maka wajib apabila kita berada di hadapan mahram kita, pusat hingga lutut wajib dikatuk. Sekiranya kita tidak katuk walaupun seinci sahaja, menampakkan aurah di hadapan mahram, maka haram berdosa. Itu dia punya etika tutup aurah. Itu penting. Kenapa kita nak bahas tajuk asas dalam munakahat ini? Melibatkan hukum aurah. Baik, hukum yang ketiga, dia ada 3 hukum lagi. Apabila kita belajar 18 jenis orang yang haram berkahwin, bukan semata-mata haram, bukan hanya hukum haram berkahwin, tetapi ada 3 hukum besar selain daripada hukum berkahwin. Hukum yang ketiga apa dia? Iaitu hukum selain daripada hukum sentuhan yang haram. Yang keduanya hukum aurah. Yang ketiga hukum perkara yang membatalkan wuduk. Orang yang membatalkan wuduk, sentuhan kulit, bertemu kulit, siapakah orang yang batal wuduk dengan kita? Maka selain daripada 18 jenis orang ini. Inilah dia panduan asas untuk kita kenal pasti mana jenis manusia yang bersentuh dengan kita membatalkan wuduk. Maka selain daripada 18 jenis ini. Adapun mahram, maka tidak membatalkan wuduk. Mertua kita tidak membatalkan wuduk. Ibu tiri kita tidak membatalkan wuduk. Anak tiri kita tidak membatalkan wuduk. Menantu kita tidak membatalkan wuduk. Itu 4 yang kita akan sambung pada malam ini. Baik, sebelum kita sambung yang ketiga ataupun sebab musaharah, kita habiskan susuan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, muka surat 3. Maka yang jadi haram sebab susuan itu dengan 5 syarat. Formula dalam susuan kita dah sebut bulan lepas. Okay. Maka kesimpulan pada malam ini, ulama ataupun penulis nak cerita bagaimana syarat untuk nak hukumkan anak itu susuan. Berapa syarat? Apabila dia menyusu dengan ibu susuan dia, maka nak sabit, nak dihukumkan anak itu anak susuan, mestilah lengkap ataupun cukup 5 syarat di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka yang jadi haram sebab susuan itu dengan 5 syarat, yakni dengan berhimpun 5 syaratnya, syarat susuan. Ya. Jadi malam ni kita tak bahas tuan-tuan 7, kita dah sebut bulan lepas. 7 orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan 7, dengan sebab susuan 7 campur 7 14. Kita dah sebut bulan lepas, kita nak jimatkan masa. Cuma di belakang tu tambah susuan, dia mudah. Ibu susuan, anak susuan, adik-beradik susuan. Yang keempat cucu. Yang keempat anak saudara belah lelaki, anak saudara kita. Ada 2 anak saudara kita, datang daripada adik beradik lelaki kita, dan ada anak saudara kita yang datang daripada adik-beradik perempuan kita, 2. Jadi tambah belakang tu susuan. Anak saudara susuan, bapa saudara dan ibu saudara sama. Bapa saudara juga dia datang 2 belah, iaitu adik-beradik bapa kita dan adik-beradik ibu kita. Itu dipanggil ibu saudara kita ataupun bapa saudara. Ibu saudara, maka bapa berada dan ibu. Ibu dan bapa saudara belah ibu kita, dan ibu dan bapa saudara belah bapa kita. Tambah susuan saja di belakang, jadi cukup 7. 7 14. Baik. Cuma penutup ini bagaimana cara kita nak hukumkan susuan. Sebagaimana kita sebut bulan lepas tuan-tuan, susuan ini merupakan satu tradisi dan sunnah Nabi kita, yang hari ini kita dah pupuh, dah hilang. Salah satu daripada syariat kita hilang, salah satu daripada banyak-banyak sunnah yang hilang, ialah tradisi menyusukan anak kecil kepada orang ataupun wanita yang soleh. Tradisi masyarakat jahiliah diteruskan oleh tradisi orang Quraisy ini, orang Arab Quraisy ini diteruskan oleh Nabi. Sebab tu Nabi kita tuan-tuan, dia ada 10 ibu susuan. Apa rahsia dia yang Nabi sampai 10 ada ibu susuan? Dia ada rahsia dia pada ibu susuan. Kata Nabi, ar-radha yughayyiru tiba. Radha, susuan itu boleh mengubah karakter, sikap, akhlak, perangai anak kita. Sebab itu Nabi ini dia mewarisi ibu susuan dia pelbagai latar belakang. Kata para ulama dalam kitab sirah Ibn Hisham, salah satu karakter Nabi kita lemah lembut, selain daripada mewarisi Aminah, dia mewarisi Halimatus Sa'diyah. Lemah lembutnya Nabi kita, kerana Halimatus Sa'diyah ini seorang wanita yang saleh. Miskin dia, tetapi dia seorang wanita yang soleh. Lemah lembut perwatakan Halimatus Sa'diyah. Salah seorang ibu susuan kita, Nabi kita, ialah Halimatus Sa'diyah. Apabila Nabi kita berumur 3 hari. Hari yang pertama dia menyusu dengan ibu dia Aminah sehinggalah 3 hari. Kemudian disusu terus oleh Halimat Suwaibah Al-Aslamiyah selama 3 hari. Hari yang keempat didatangi oleh Al-Awatiq.
3 orang anak dara Atikah yang bernama Atikah. Kebetulan nama sama. Ketiga-tiga Atikah ini merupakan ibu susuan Nabi kita. Hari yang keempat Nabi kita menyusu dengan perempuan dara yang bernama Atikah. Kebetulannya 3 orang yang datang untuk ziarah Nabi kita apabila tergempar masyarakat Mekah, lahir seorang baby yang luar biasa, maka orang pakak nak pergi ziarah, nak pergi tengok bayi yang luar biasa ini. Dan kebetulannya hari yang keempat itu datang anak dara 3 orang yang kebetulannya mempunyai nama yang sama, iaitu Atikah. Maka Nabi kita menyusu dengan ketiga-tiga orang Atikah. Sebab itulah kata Nabi menyatakan ana ibnul Awatiq, aku ini anak kepada 3 orang perempuan yang bernama Atikah. Yang ini anak susuan, ibu susuan dia, ibu susuan Nabi yang bernama Atikah. Itulah yang luar biasanya seorang 3 orang anak dara yang boleh melahirkan susu. Ada susu yang ghalibnya adanya anak dara ini tidak akan melahirkan, tidak akan mengeluarkan susu. Barulah selepas daripada hari keempat Nabi kita menyusu dengan Halimatus Sa'diyah daripada perkampungan Bani Sa'ad. Jadi antara rahsia dia tuan-tuan, mewarisi perangai ibu susuan. Sebab itulah kalau ada wanita yang saleh, maka bawalah baby kita supaya menyusu dengan wanita yang saleh, supaya saleh perangai dia itu turun kepada anak kita. Ini antara rahsia kenapa Nabi kita mempunyai ibu susuan yang ramai. Syarat pertama untuk nak nisbahkan susuan kepada ibu kita, pertama daripada 5 syarat, air susu perempuan yang ada umur perempuan itu 9 tahun takriban. Ini syarat. Mesti kanak-kanak, mesti perempuan itu umur dia paling minimum 9 tahun takriban ke atas. Kalaulah 8 tahun baru walaupun keluar susu, maka tidak boleh dinisbahkan anak itu anak susuan dia, karena disyariatkan di dalam agama kita, paling umur wanita yang paling singkat untuk dihukumkan haid, dihukumkan ada susuan dalam kantunnya, umur dia 9 tahun takriban. Dia beza dengan lelaki balik. Lelaki umur paling ringkas, paling singkat 9 tahun tahdidan, 9 tahun cukup. Tetapi perempuan di awal sedikit. Takriban ini berapa hari? Tak cukup 9 tahun. Kalau 9 ke atas, settle, tak menjadi isu. Yang takriban ini dia lebih awal balik daripada lelaki. Berapa hari awal? 16 hari 16 malam. Tak cukup 9 tahun, maka sudah boleh dihukumkan balik perempuan itu. Kalau datang darah kira-kira tak sampai lagi 9 tahun, 16 hari 16 malam untuk cukupkan 9 tahun hijriyah, maka sudah boleh dihukumkan dia balik. Darah yang keluar itu sudah boleh dihukumkan balik. Dan kalaulah ada susu, kita serahkan anak susuan, anak-anak ataupun bayi, ketika mana umur dia 9 tahun ke atas ataupun 16 hari lagi nak cukup 9 tahun, boleh dihukumkan anak susuan. Itu dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Cuma ringkasnya tuan-tuan, dalam kitab yang biasa-biasa dia akan sebut 9 tahun lah, mudah. Takriban ni malah dia nak kira.
16 hari 16 malam ni, maknanya kalau kita detailkan 8 tahun 11 bulan 14 hari. Kalau umur kanak-kanak ini 8 tahun 11 bulan 14 hari, itu umur yang paling singkat untuk dihukumkan balik. Kalau 9 tahun tak jadi isu lah, dah balik lah. Yang kedua, syarat yang kedua nak dihukumkan susuan. Kedua daripada 5 syarat nak dihukumkan anak susuan, masa yang ketika keluar air susu itu daripada perempuan yang masih hidup. Kalau kita ambil susu, perah susu, masukkan dalam botol, ketika mana ketika mana wanita itu sudah meninggal dunia, maka tidak dinamakan anak susuan. Walaupun ada susu, dia baru saja meninggal, masih lagi ada susu dalam kantung dia, lalu perahlah susu masuk di dalam bekas, maka diberikan kepada anak bayi untuk menghukumkan susuan, maka tidak dihukumkan susuan. Kerana syarat dia, ketika mana susu keluar daripada kantung dia, disyaratkan dia masih hidup. Ini settle yang kedua. Ini mudah tuan-tuan. Yang ketiga daripada 5 syarat susuan, sampai air susu itu ke dalam rongga kanak-kanak tersebut. Sampai air susu ke dalam rongga kanak-kanak tersebut. Ini kanak-kanak itu. Sampai ini, sampai dengan yakin. Sampai air susu ni ke dalam rongga kanak-kanak dengan yakin. Sama ada melalui mulut. Ini kena faham, rongga dia umum. Kita biasa mulut saja. Biar kita tahu apabila menyusu kok mulut, tak disyaratkan menyusu kok mulut. Asalkan susuan itu masuk melalui salah satu daripada rongga yang terbuka, rongga kanak-kanak yang terbuka. Apa dia rongga yang terbuka? Sama dengan isu dalam perkara yang membatalkan puasa. Sama ada melalui rongga mulut, ataupun yang kedua rongga lubang hidung, itu rongga juga. Ataupun telinga, itu rongga juga. Masuk air susu melalui mulut, ataupun melalui lubang hidung dia, ataupun melalui telinga, dengan yakin, maka dapat syarat untuk dihukumkan anak susuan. Cuma biasa adat je, kita beri susu dengan ukut mulut lah. Beri sama ada dengan botolnya, ataupun menyusu terus di ibu, menyusu terus di kantung dia, di pek dia, ataupun perah masukkan dalam botol. Kita beri melalui botol. Asalkan masuk susu, sampai air susu ke dalam rongga. Yang keempat, yang ketiga settle. Ini yang jadi orang tanya tuan-tuan. Orang tanya, dia kata kalau menyusu direct di kantung ibu susuan tu, fahamlah. Dia kata kalau kita perah, keluarkan dulu susu dalam botol, jadi susuan ataupun tidak. Beri menyusu kanak-kanak ini melalui botol susu. Jawab dia, tak disyaratkan direct menyusu di ibu susuan dia. Boleh melalui apa saja cara, asalkan susu ibu dia ini masuk ke dalam rongga. Nak masuk ke dalam rongga dengan botol boleh, nak masuk dalam rongga dengan tube wire boleh. Apa saja cara, tak kira.
asalkan susu itu dapat masuk ke dalam rongga dengan yakin. Yang keempat, jadi susu ni ulama sebut dalam kitab umum susu, tapi ada syarat dia susu ni. Maksud dia susu asli yang bukan susu formula. Kalau susu formula maka tidak, tak boleh nama. Memang pun nak nisbah kepada anak, siapa dia? Susu asli yang tidak dicampur dengan susu apa, jangan campur. Dan kita yakin susu ni, yakin kalau duduk di luar memang kita yakin ni susu yang kita perah daripada wanita ini. Yang keempat, kanak-kanak itu belum sampai umurnya 2 tahun. Dalam bab nak nisbah susuan sama juga dengan hukum dalam fiqh najis ringan. Ini najis ringan ni benda yang paling basic, nampak simple tetapi kena ada ilmu tuan-tuan nak hukum. Najis ringan dengan najis sederhana, kerana langkah basuh tak sama. Sebab tu kena tahu kategori najis ringan satu saja, najis sederhana banyak. Kerana langkah menyuci najis ringan satu langkah sahaja. Cara menyuci najis sederhana ada 2 langkah. Sebab tu kena tahu kategori najis sederhana dan najis ringan. Tu dia panggil benda-benda basic yang kita kena fokus. Sangat penting, basic yang boleh memberikan impak yang besar dalam ibadat kita. Silap basuh tuan-tuan, dia tidak suci. Kita basuh najis ringan, najis sederhana, tapi ikut langkah najis ringan, maka tidak sah. Apabila tidak sah, tetap dihukumkan pakaian kita najis. Bawalah dalam solat, maka solat kita tidak sah. Itu impak dia dan kesan dia besar di dalam syariat kita, walaupun nampak simple. Keempat, kanak-kanak itu belum sampai umur 2 tahun. 2 tahun ke atas tidak dikira, mesti di bawah 2 tahun. Kalau 2 sahaja ke atas, maka tidak boleh dihukumkan anak susuan. Walaupun kita menyusukan baby tersebut, tak boleh kita nak hukumkan. Syarat dia, anak yang kita bagi susu itu, bayi yang kita bagi susu itu belum sampai 2 tahun. 2 ke atas tak boleh. Yang terakhir, yang kelima, yakin 5 kali susu. Orang kita dia tambah 5 kali kenyat. 5 kali kenyat. Maka tengok dalam kitab mana pun tuan-tuan, Arab maupun Jawi, tidak ditambah kenyat. Yang maksud dia 5 kali dengan yakin. 5 kali masuk ke rongga, bukan 5 kali kenyat. Yakin 5 kali yang dikira pada uruf 5 kali susu. Maka nak kira kali pertama, kedua, ketiga ni tuan-tuan, ini kembali kepada orang wanita ataupun ibu yang tahu bagaimana pengiraan 1, 2, 3. Kadang-kadang 2 kali dia menyusu baru dikira sekali. Kadang-kadang 3 kali menyusu baru dikira sekali. Maka dikira pada uruf. Siapa yang lebih tahu, maka ibu dia ataupun perempuan. Jangan tanya laki. Laki memang dia bedal je. Banyak kali kita tengok kanak-kanak ni ataupun bayi ni, dia menyusui ibu dia, kemudian dia lepas, dia pergi main.
dia main, dia datang menyusu balik. Maka nak kira dua ke tiga, nak kira dua ke satu, dikira satu. Macam mana nak kira satu? Dia datang menyusu, dia main, dia datang balik, tetap kira sekali. Kali ketiga dia datang menyusu balik, nyusu kali ketiga dia pergi main dan dia tak datang dah. Itu yang kita tambah kenyang tu. Dia tak nak, dia kenyang dah. Gap 2-3, gap setengah jam, baru dia datang menyusu balik. Itu kira dua. Sebab tu nak tahu dia nak kenyang lagi ke tak, ataupun dia nak menyusu lagi ke tak, kena tanya orang perempuan. Jangan tanya suami. Jangan tanya bapak dia. Bapak dia kira mudah aja. Kira bapak dia kira betul. Dia kira kalau empat dah, 4 kali dah dia kata. Kuat sungguh lah menyusu baby ni, dia kata 4 kali dah. Walah 4 kali tu tak kenyang lagi, baru kira sekali baru. Kadang-kadang sampai 5 kali dia menyusu, baru kira sekali. Yang nak syarat susuan mesti 5, yakin 5. Kalau short 4 tak dinamakan anak susuan, dia kena yakin 5. Adapun perempuan, settle tuan-tuan, kita masuk tajuk baru, iaitu orang yang haram berkahwin dengan sebab musaharah. Ini penting tuan-tuan, asah dia mak mentua, ibu tiri. Kita kadang-kadang kita tahulah diri mak mentua tu. Kalaulah boleh gagah mengaji sikit tu, dia tahulah mak mentua. Tapi detailnya mak mentua dia tak tahu dah. Adakah mak mentua ke atas, mak ibu kepada mak mentua batal ataupun tidak wuduk, boleh bersentuh ataupun tidak, boleh bersalan ataupun tidak, aurah mereka boleh tengok ataupun tidak. Siapa dia? Ibu mak mertua kita. Kalau macam orang perempuan, bapak mak mertua. Mak mertua kita ni ada ibu lagi. Mak mertua kita ni muda lagi lah, contoh dia. Mak mertua tuan-tuan lah, muda lagi. Mak mertua saya tua lah, kat umur 70, mati dah mak dia. Ada dia je. Jadi tak praktikal lah nak cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan ni muda-muda baru kahwin. Ibu mertua kita ni masih lagi ada ibu dia. Kita dengan ibu mertua tak apalah, boleh salam kerana dia mahram kita, haram berkahwin dengan dia. Aurah mertua kita pusat dengan lutut saja, tak pakai baju pun tak apa. Ibu mertua kita depan kita, dia tak pakai baju pun tak apa, tak haram. Melainkan datang arif, datang suatu perkara baru yang menyebabkan perkara haram. Tetapi asal yang wajib dikatuk hanya pusat hingga lutut. Tapi isu yang kita nak belajar tuan-tuan, kalau setakat ibu mertua tu kita boleh faham lagi. Yang detailnya, ibu kepada ibu mertua, adakah boleh kita salam? Satu. Yang kedua, ibu tiri. Ibu tiri lagi payah tuan-tuan. Ibu tiri ni, tapi kalau kita dah berikan formula, insya-Allah kita ingat formula je. Kalau ibu mertua, dia beza dia, ibu mertua ke atas tak haram. Mahram ibu mertua ke atas, itu bahasa ringkas yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ke atas. Mana apa? Makna ibu kepada ibu mertua kita mahram, tak batal wuduk dengan kita, haram berkahwin dengan kita. Dipanggil nenek. Ibu mertua, nenek mertua. Dan ke atas, nenek, kalaulah nenek mertua kita masih lagi ada ibu dia, maka sehingga atas tidak haram dengan kita, tak batal wuduk, sentuh yang tidak haram. Formula ibu mertua sebelum kita baca, kita view dulu. Ibu mertua dia ke atas mahram, tak ke bawah dan tak ke tepi kiri kanan. Dia ada 3 yang kita selalu sebut: ke atas, ke bawah, kiri kanan. Ke atas, ke bawah, kiri kanan. 3 ini saja yang kita perlu ingat.
Ke atas apa dia? Ibu dia ke atas. Ke bawah, anak dia ke bawah. Kalau ibu mertua kita sebut mahram ke atas, tidak ke bawah dan tidak hawashi. Hawashi ni kiri kanan. Ke bawah tidak mahram. Siapa ke bawah? Anak ibu mertua tidak mahram dengan kita. Anak ibu mertua dengan kita ajnabi, batal wuduk sentuhan yang haram, aurah mereka seluruh badan. Siapa dia? Anak ibu mertua kita ialah adik ipar kita dan kakak ipar kita. Tu dipanggil anak ke bawah. Hawashi apa? Kiri kanan. Orang yang kiri kanan mertua kita siapa dia? Adik beradik dia. Dalam istilah fiqh, istilah muamalat dinamakan hawashi. Hawashi ni kiri kanan, adik beradik dia. Ibu mertua kita ada adik dia, ibu mertua kita ada abang dia, ada kakak dia. Siapa dengan kita? Tidak ada hubungan. Mahram ke tidak? Bukan mahram. Dia itu ialah ibu saudara isteri kita yang bukan saudara kita. Jangan kita borongkan. Bunyi ibu saudara isteri, kita pun angkut satu bakul. Isteri boleh salam, kita pun boleh salam. Itu ibu isteri, ibu saudara isteri kita, bukan ibu saudara kita. Itu panduan asas dia. Nak cek tuan-tuan, cek nasab ada ke tidak? Tidak ada. 7 orang tidak ada ibu saudara isteri kita, tak termasuk dalam 7 orang haram dengan sebab keturunan. Tidak ada. Yang ada mak saudara kita. Mak saudara kita masuk dalam salah satu daripada 7 orang yang haram berkahwin dengan sebab keturunan. Yang kedua, cek pula susuan. Tidak ada. 14 dah tidak ada. Cek pula yang ketiga apa dia? Yang ketiga haram dengan sebab berambil-ambilan. Pertama apa? Pertama mertua. Mertua ke atas saja, tidak ke bawah, tidak tepi, tidak kiri dan kanan. Makna dia adik beradik ibu mertua kita bukan mahram dengan kita. Sentuh yang batal wuduk, sentuhan yang haram, aurah dia seluruh badan. Tu jangan salam dengan mak saudara isteri kita. Kita borong dah mak saudara isteri. Isteri pun cakap, bang, mak saudara saya bang. Salam lah. Isteri pun dia duduk hangat kita. Marah pula, kenapa tak salam ni mak saudara saya ni. Nanti terasa hati dia. Tak jaga, takut terasa hati manusia, tak jaga peraturan Allah Ta'ala. Itu bahaya tuan-tuan. Ini etika asas. Baik, malam ni satu saja kita baca tuan-tuan, kerana saya pun suara tak berapa elok lagi. Kita baca mak mentua saja. 3 tu kita akan simpan bulan depan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adapun perempuan yang haram sebab berambil-ambilan. Kenapa ulama kita dalam kitab tua-tua dia terjemah berambil-ambilan? Kena tahu punca dia. Kena tahu punca. Kalau tidak nak mengajar balik jenuh. Kenapa dipanggil berambil-ambilan? Bukalah kitab jawi mana pun, ulama dulu, ulama tua kita, dia translate musaharah daripada kitab Arab itu jadi berambil-ambilan. Dia tak translate dengan IPA 2 kerana kurang tepat. Berambil-ambilan apabila kita ambil anak dia jadi isteri kita, itu dipanggil ambil. Dengan sebab kita mengambil seorang perempuan, anaknya menjadi isteri kita, maka hubungan dengan ibu dia jadi mertua kita. Itu dipanggil dengan sebab ambil. Dengan sebab bapa kita mengambil seorang wanita jadi isteri dia, maka wanita itu dengan kita dinamakan ibu tiri. Dengan sebab bapa kita ambil, itu dipanggil berambil-ambilan. Maka iaitu haram dengan sebab berambil-ambilan 4 jenis kategori sahaja. Pertama daripada 4, ibu isteri engkau. Siapa ibu isteri ni? Ialah mak mertua engkau, yakni mak mertua kita.
Ibu isteri kita ni mak mertua kita, iaitu yang kata ta'rif mak mertua ni apa dia? Tiap-tiap ibu dan nenek bagi tiap-tiap perempuan yang berkahwin dengan engkau ataupun yang pernah berkahwin dengan engkau. Satu, dia ibu mertua kita ada dua, tuan-tuan. Yang biasa kita belajar satu lah. Dua ni, satu lagi hamba. Tak ada dah hari ni. Tapi kita ni oleh kerana dia detail sikit, dia ceritalah juga. Hamba tu, apabila kita beli hamba, mak hamba itu dinamakan ibu mertua kita. Pakai cash, beli cash ke beli hutang tak kira lah. Beli hamba, beli seekor hamba. Dan hamba ni kita kalau nak dara, kalau dia tidak bukan isteri orang, dia boleh jima. Kalau kita beli hamba tu isteri orang, haramlah jima, tak boleh jima. Kalau hamba tu bukan isteri orang, sama ada dia ni dara ke, janda ke, tua ke, tak kira lah, maka halal wati. Apabila kita wati hamba itu, maka mak dia, mak hamba tu masih ada, itu juga mak mertua kita. Dinamakan mak mertua kita, dengan sebab kita beli hamba ini halal wati dengan sebab akad jual beli yang sah. Kalau isteri kita halal wati dengan akad nikah yang sah, sama-sama akad. Ini kita tarikh yang pertama dulu. Tarikh yang kedua hamba tu bulan depan, iaitu yang kata tarikh mak mertua. Tiap-tiap ibu dan nenek bagi tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau. Bahasa ringkas dia tuan-tuan begini. Bahasa ringkas dia, tiap-tiap ibu kepada orang yang pernah berkahwin dengan kita, itulah dia mak mertua kita. Walaupun sekarang ini tu ta'rikh Al-Imam An-Nawawi lebih tepat, dia pernah berkahwin. Walaupun sekarang ini isteri kita dah meninggal, tak berkahwin dah, ataupun dah bercerai, maka tetap ibu kepada bekas isteri kita, ibu kepada arwah isteri kita, tetap dinamakan mertua kita. Kenapa? Kerana mertua ini ibu ataupun nenek ke atas. Ibu kita panggil ibu, dia merangkumi nenek. Tak payah sebut ibu dan nenek, tak payah sebut ibu, datuk dan nenek, tak payah. Ibu saja dia merangkumi. Ibu mertua, datuk mertua, nenek mertua. Tiap-tiap ibu kepada ataupun ibu isteri kita, itu yang ringkas. Tapi yang detailnya, tiap-tiap ibu kepada orang yang pernah berkahwin dengan kita. Kalau ibu isteri kita, itu umum. Kalau isteri kita mati ataupun dah bercerai dah, bukan ibu isteri kita lagi, ini ibu bekas isteri kita, ini ibu kepada arwah isteri kita. Sebab itu Imam Nawawi dia jaga dalam kitab Minhajul Talibin, dia jaga definisi ini supaya lengkap. Tiap-tiap ibu kepada wanita yang pernah berkahwin dengan kita, walaupun sekarang ini dah meninggal, tapi ini ibu kepada orang yang pernah berkahwin dengan dia. Kita ada 4 wanita yang pernah berkahwin dengan kita. Sekarang ni kita solo, contoh sajalah. Maka ada 4 mak mertua dia, ibu mertua dia 4. Walaupun sekarang ni dia dah tak ada isteri, 4 tak ada isteri, mati semua isteri dia. Kahwin seorang mati, kahwin kedua mati, kahwin ketiga mati, kahwin keempat mati, kahwin kelima tak nak kahwin dah, takut kahwin mati pula dia tu. Ada di taman tempat saya mengajar, kesian kat dia, Tuan Haji, isteri dia kahwin dengan isteri pertama dia, lahir anak seorang, meninggal, masih lagi bayi, belum anak 2-3 tahun,
Kahwin anak dara juga, kahwin dengan anak dara, meninggal, mati bila? Lahir anak meninggal, kemudian dia 3. 2 ni besar, tunggu besar anak ni, dia pun dah, orang panggil apa, kawan-kawan dia duk kacau dia. Dia kata hati-hatimu ni, kali ketiga ni mati pula binimu, dia tu. Jadi kawan dia duk kacau, dia menyebabkan kawan office dia ni, perempuan office dia ni, anak dara, takut nak tackle dia, tackle Pak Haji ni. Handsome pun takut juga, dia kata takut aku menjadi masa ketiga mati. Anak dara pertama mati, dara kedua mati, dara ketiga ni lama dia nak kahwin, sampai anak ni besar, dekat 7 tahun ke 10 tahun baru kahwin. Kahwin tu pula dia kata saya kena ubah pula. Dulu 2 dah, dia kata anak dara, saya kena ambil janda pula, boleh jadi hidup panjang umur. Lalu dia pun isteri ketiga ni dah, anak dah besar dah ni, besar pun baru umur 7 tahun lah. Dia cari janda, tak nak dah anak dara. Anak dara pun tak nak kat dia, takut mati. Kahwin dengan janda, janda betul pun takut juga. Dia kata janda pun sebelum ni anak dara mati, dia kata janda pun bukan kira ni dengan Pak Haji ni. Pak Haji dia tak serasi dengan bini. Maka kali ketiga tu sampai hari ni hidup, masih ada lagi sampai hari ni. Tu dia kata rupa je kena tukar ustaz, dia kata daripada anak dara ke janda tahan lama, dia kata. Mati. Jadi dia tu dia hebat lah, dia kata saya ustaz ada 3 mak mentua, 3 mak mentua dia, semua mati dah, dia kata. Ataupun mak mentua yang kedua, kita sambung pada depan, atau ibu dan nenek bagi tiap-tiap perempuan yang halal bagi engkau watinya. Wallahu a'lam. Berhenti tengah jalan tuan-tuan, kalau ikut tempat tu tak boleh nak wakaf, tak boleh nak berhenti, tak habis lagi cerita. Tapi oleh kerana kita suara tak berapa ada dan lewat dah, InsyaAllah bulan depan tuan-tuan, iaitu mak mentua kedua. Mak mentua kedua ni perempuan, itu mak kepada hamba kita. Jadi kesimpulan tuan-tuan hari ni, bulan depan kita akan sambung ibu tiri. Kesimpulan mak mertua ni tuan-tuan, formula yang saya sebut di awal tadi. Ibu mertua ini formula dia mahram ibu mertua ke atas. Haram berkahwin dengan ibu mertua ni ke atas, tidak ke bawah dan tidak kiri dan kanan. Itu dia. Maknanya kalau apa jadi isu tuan-tuan, itulah dia pegangan kita, panduan kita. Kalau orang tanya nenek kepada mertua batal wuduk ataupun tidak, tak batal wuduk. Kenapa? Kerana haram dengan ibu mertua bukan diri dia, bukan semata-mata diri ibu mertua, tapi ke atas. Mana ibu kepada ibu mertua tak haram, kerana mahram juga. Ibu kepada nenek mertua kita tak haram, kerana mahram kita. Tu dia panggil ke atas. Tapi beza bulan depan insya-Allah apa dia? Ibu tiri beza. Ini tempat yang sulit yang perlu kita ingat. Ibu tiri dia tuan-tuan, dia hanya ibu tiri saja, tak ke atas, tak ke bawah, tak kiri kanan. Diri dia saja ibu tiri. Tu payah tuan-tuan. Kalau ada ibu tiri payah. Sebab pergi ziarah mak ibu tiri, mak dia masih ada. Mak dia masih ada lagi. Kita dengan mak dia boleh kahwin. Mak dia itulah mak mertua bapak kita. Ni yang ada teka-teki. Teka-teki, boleh tak berkahwin dengan ibu mertua bapak kita yang bukan nenek kita? Pening tuan-tuan. Kalau ibu mertua bapak kita nenek kita, itu nenek kita, tak jadi isu. Ini dah bapak mertua bapak kita, dia kahwin lain, ataupun dia kahwin ramai. Kita ada ibu tiri, dia kahwin 2. Ibu tiri kita masih muda, masih lagi ada ibu dia.
Maka ibu dia tu, ibu kepada ibu tiri kita tu, yang orang Melayu panggil nenek, dia puh pula di belakang nenek tiri. Tu bahaya tu. Tidak ada istilah munakah. Carilah kitab mana pun, mana ada nenek tiri. Nenek tiri yang sebenar ada. Macam mana? Yang sebenar, nenek kita kahwin ramai. Datuk tuan-tuan ni hak laki lah, dia rajin kahwin. Dengan nenek kita tak apalah. Nenek kita tu nenek kita, dia kahwin satu lagi. Dia panggil isteri datuk kita yang bukan nenek kita. Siapa dia? Itulah dia datuk tiri kita. Itu tak apa, sebab isteri datuk kita sama standard dengan ibu tiri. Itu tak apa. Ni dah, ini kita orang Melayu je tambah di belakang nenek. Sebab tuan-tuan, biasa orang Melayu kita, dia beradab, orang tua, ni siapa ni? Ni ibu kepada ibu tiri saya. Panggil apa? Takkan nak panggil makcik. Tak panggil makcik, panggil nenek. Nenek pula tambahlah teri di belakang tu. Sebab apa? Sebab ibu tiri, nenek tiri. Maka nenek tu boleh kahwin dengan kita. Batal wuduk, tak boleh sentuh, tak boleh salan. Salan haram, salan batal wuduk, aurah dia seluruh badan. Tua pun sama. Mazhab Syafi'i sama. Tak kira tua muda mazhab Syafi'i. Mazhab lain, lain cerita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.